Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Perbincangan kita di dalam rukun iman yang kelima, ialah beriman dengan hari akhirat. Beriman dengan hari akhirat. Kita telah pun belajar beberapa penjelasan tentang hari akhirat, nama-namanya dan sebagainya. Sama dengan perbincangan kita kali ini, ialah pentafsilan beriman pada hari akhirat. Jadi beriman hari akhirat itu apa benda yang kita kena tahu. Yang kita kena yakin. Dan kita kena percaya dengan benda ni. Apabila beriman kepada hari akhirat merupakan asas penting dalam rukun iman. Mana tak pentingnya? Kalau orang beriman dengan hari akhirat, maka akan terhentilah semua perbuatan-perbuatan tak baik. Sebab kita tahu kita akan dibalas, akan dihitung nanti. Maka ia tidak sempurna melainkan dengan berhimpunnya dua perkara ini. Dua perkara asas ini kena berhimpun dalam ilmu kita, dalam makrifah kita. Yang pertama, beriman dengan adanya hari akhirat secara ijmal. Tanda situ ijmal makna secara umum. Maknanya kita tahu, kita ni beriman dengan hari akhirat. Secara umumnya kita tahu. Dan inilah garisan yang paling rendah untuk mencapai satu rukun daripada rukun-rukun iman. Jadi kalau orang tanya kita, apa yang kamu beriman? Hari akhirat. Bila berlaku? Mesti berlaku. Tarikhnya tidak tahu, tapi permulaannya pada hari Jumaat. Kita boleh cakap macam itu pun, dikira orang yang sudah beriman dengan hari akhirat. Yang kedua, ini hak tinggi, menaik sikit darjah tinggi. Yang inilah yang kita nak belajar ni. Nak naik darjah sikit. Takkan nak duduk darjah kelas 1 semua. Beriman kepada segala berita, cerita, khabar yang diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai perkara-perkara gaib yang akan berlaku selepas mati. Jadi, Nabi cerita benda gaib berlaku lepas mati, kita percaya semua. Sebab benda gaib ni, orang yang pergi pun tak balik cerita. Orang yang cerita pun tak pernah pergi. Kecuali Nabi kita sallallahu alaihi wasallam seorang, Allah Taala bawa dia pergi selawat surga, neraka. Tengok benda-benda ni dibuka pada dia. Orang lain tak ada cerita, dengar cerita je. Maka ini yang berlaku. Kami bentangkan di sini perkara-perkara yang diterangkan oleh Al-Quran dan hadis-hadis sahih dalam konteks beriman pada hari akhirat. Jadi kita akan bawa di sini beberapa ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang menceritakan kepada kita tentang hari akhirat. Barulah kita boleh faham, insya-Allah. Yang pertama, fitnah dalam kubur dan soalan daripada malaikat. Ini kita bimbang. Bila orang itu mati, yang pertama sekali akan ditanya dalam kubur dia. Apa amal yang telah kita buat? Apa benda, perkara yang telah kita lakukan? Itu ujian yang pertama kepada seorang yang telah masuk dalam kubur. Wajib kita beriman kepada perkara-perkara yang diceritakan kepada kita oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terdiri daripada fitnah dalam kubur. Ini berlaku. Soal dua malaikat yang akan menanyakan soalan mengenai Tuhan, agama dan Rasul. Man rabbuka wa ma nabiyyuka wa man nabiyyuka wa ma dinuka. Ini soalan-soalan sudah bocor. Semua orang sudah tahu soalan ini. Tahu tak tahu? Tahu, tapi kita boleh jawab ke tidak? Ini jadi persoalan sekarang. Kalau orang beriman, dia jawab. Kalau orang tidak beriman, walaupun dia tahu, dia tak akan boleh jawab. Dia dah perlu nak cakap tak boleh. Sebagaimana yang tersebut dalam beberapa hadis sahih menjelaskan bahawa manusia akan disoal dalam kubur mereka. Siapakah Tuhan kamu? Man rabbuka? Apakah agama kamu? Ma dinuka? Siapakah nabi kamu? Wa man nabiyyuka? Ini soalan bocor. Soalan orang tahu semua. Tapi jawapan belum tentu. Minta selamatlah kita dengan Allah. Orang yang beriman akan menjawab, Rabbi Allah, Allahu Rabbi, Tuhan kami ialah Allah. Wa dinil Islam, agama kami Islam. Wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad Nabi kami Muhammad. Adapun orang yang ragu-ragu akan menjawab,
saya tidak tahu. Nah, ini juga. Saya mendengar orang berkata sesuatu, saya pun turut perkataannya. Saya dengar orang kata ada Tuhan. Dia tak ikut. Jawab dia. Jawab dia kena miak belakang. Lalu ia dipukul dan diseksa orang sana. Di antara hadis-hadis yang menjelaskan demikian ialah daripada Asma radhiyallahu taala anha bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Jadi Asma cerita kepada kita, Nabi kita bersabda, "Ma min syai'in lam akun urituhu illa ra'aituhu fi maqami hatta al-jannata wan nar." Jadi cerita ni, "Fa uhiya ilayya annakum tuftanuna fi quburikum mithla aw qariban min fitnatil masih ad-dajjal. Yuqalu ma 'ilmuka bihadha ar-rajul?" فأما المؤمن أو الموقن فيقول هو محمد رسول الله جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا واتبعنا هو محمد ثلاثا فيقال نم صالحا قد علمنا أن كنت لموقنا به وأما المنافق أو المرتاب فيقول لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته أخرجه البخاري. Maksudnya, tidak ada suatu perkara yang belum diperlihatkan kepadaku, melainkan dapat juga aku melihatnya di tempat aku ini. Ada riwayat mengatakan, Nabi kita sudah sembahyang, salat apa ni, gerhana, dia nampak. Allah Ta'ala tunjuk kepada dia. Sampai kepada syurga dan neraka. Dia Allah Ta'ala buka pada Nabi, boleh tengok syurga, boleh tengok neraka. Pembukaan. Syurga dan neraka pun diperlihatkan kepadaku. Kamu yang diwahyukan kepadaku bahawa sesungguhnya kamu akan diuji di dalam kubur kamu. Yang semacam atau hampir dengan fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Fitnah Dajjal ni dahsyat. Allah Ta'ala akan uji orang dalam kubur, lebih kuat itulah. Kepada setiap orang akan ditanyakan, apakah yang kamu tahu tentang Muhammad? Kamu tahu apa? Orang yang beriman atau orang yang percaya akan menjawab, ia adalah Muhammad utusan Allah. Orang beriman jawab direct, Muhammad itu Rasulullah. Apakah yang kamu tahu apa ni? Ia datang kepada kami semua dengan membawa keterangan yang jelas dan petunjuk. Kami semua menyahuti seruannya dan mengikutinya. Alhamdulillah, kalau boleh jawab lagu ni, selamatlah kita. Pertanyaan itu diulangkan 3 kali. Malaikat nak pasti betul-betul jawapan ni. 3 kali ulang, 3 kali jawab, kemas. Dan diucapkan kepadanya, tidurlah sebagai seorang yang saleh. Tidur balik dari kubur pun, tak ada apa-apa, rehatlah kamu. Kami mengetahui bahawa kamu memang percaya kepadanya. Sebaliknya orang yang ragu akan menjawab, aku tidak tahu. Aku mendengar orang bercakap sesuatu, lalu aku mengikuti percakapan mereka. Aku dengar orang kata juga. Jadi macam tu. Orang yang tak percaya dengan Nabi kita. Orang munafikin, orang kafir, orang apa. Orang tak percaya. Kita orang yang beriman ni sudah percaya. Tapi kena ikutlah apa yang Nabi kita buat, baru jadi. Kalau kata mulut saja, tak ikut perbuatan, payah juga, macam tak percaya. Kita ni kalau kita percaya, orang bagi tahu. Kita pergi tak pergi tempat tu. Orang bagi tahu di sini ada perhimpunan hari ni. Kalau kita tak percaya, dia kita pergi tak? Tak pergi. Tapi kalau kita percaya, kita pergi. Sama juga. Bila Nabi kita cerita benda ni, kita tak ikut dia. Kita percaya tak percaya? Masa tak percaya. Tengah ke apa-apa ke? Jadi, nampak aja tidak percaya. Sebab tak ikut. Ini bahaya. Daripada Anas bin Malik, sabda Nabi SAW, Innal abda idza wudi'a fi qabrihi wa tawalla anhu ashabuhu annahu la yasma'u qar'a ni'alihim. Qala atahu malakan fayuq'idani nahu fayaqulani lah. Ma kunta taqulu fi hadha ar-rajul? Qala fa amma al-mu'minu fayaqulu ashhadu annahu 'abdullah wa rasuluh. Qala fayuqalu lahu unzur ila maq'adika min an-nar qad abdalaka Allah bihi maq'ada min al-jannah. Qala nabiyullah wa yarahuma jami'an. قال قتادة وذكر لنا أنه يفسح له في قبره 70 ذراعا ويملأ عليه خضرا إلى يوم يبعثون
وأما المنافق والكافر فيقال له ما كنت تقول في هذا الرجل فيقول لا أدري كنت أقول ما يقول الناس فيقال لا دريت وتليت وضرب بمطارق من حديد ضربة فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين متفق عليه. Allahu a'lam. Apabila seorang hamba diletak dalam kubur, ini kita bimbang. Dan sahabat hendaknya berpaling balik. Orang yang fikir dia nak pusing balik dah, nak balik. Letak di kubur dia lagi tadi. Sesungguhnya ia mendengar gerak selipar mereka. Tapak kaki orang balik tu dia dengar. Orang dalam kubur dengar. Sedihlah dia, balik apa ni. Baginda meneruskan. Datang kepada hamba itu dua malaikat. Kemudian kedua-dua membangunkan lelaki itu. Dia angkat bangun duduk. Macam mana nak angkat? Dalam kubur kan sempit. Itu kita otak kita. Otak apa ni malaikat lagu lain. Allah Ta'ala perluaskan kubur, apa salah? Tak pelik. Jadi jadi masalah kita ni tak tahu ke mana. Dia bangun laki-laki itu dan menanya, apakah engkau telah katakan terhadap Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka jika ia seorang mukmin, ia akan menjawab, saya menyaksi bahawa dia adalah hamba Allah dan Rasulnya. Lalu dikatakan kepadanya, lihatlah kepada tempat kediaman engkau dalam neraka. Sesungguhnya Allah telah menukarkan menjadi tempat kediaman dalam syurga. Allahu Akbar. Malaikat tengok, asal ni tempatmu situ. Tapi oleh kerana kamu beriman, di sini tempat kamu. Gembiranya kita masuk. Suka habis suka lah. Sambung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi, ia dapat melihat kedua-dua tempat kediamannya. Orang dalam kubur boleh tengok, neraka tengok, syurga tengok. Kalau kamu tak beriman, ni tempatmu. Oleh kerana kamu beriman, ni. Allahu Akbar. Berkata-kata dah. Maka dibuka luas baginya dalam kubur itu seluas 70 hasta. 70 hasta luas. Dan tempat kediamannya dipenuhi dengan kehijauan hingga kepada hari kebangkitan. Allahu Akbar, cantiknya. Na'udzubillah. Adapun orang munafik dan kafir akan ditanya, apakah kamu telah katakan terhadap lelaki ini? Ia menjawab, saya tidak tahu. Saya berkata menurut orang ramai berkata. Lalu dijawab, engkau tidak memahami dan tidak ikut orang yang mengetahui. Kamu tak tahu, kenapa tak ikut orang tahu? Ia dipukul dengan pemukul besi. Dengan pukulan yang ia menjerit kesakitan. Didengar oleh semua kecuali manusia dan jin sahaja. Hadis ini riwayat oleh Bukhari dan Muslim. Maknanya binatang-binatang hayawan-hayawan duduk di kubur tu dia dengar orang tu duduk berau dalam kubur. Yang tak dengarnya kita je. Kalau kita dengar kita tak boleh tanya orang. Pergi kubur duduk merangis, duduk berau, tak tanya siapa. Dan kita pun boleh kenal orang ni orang jahat, orang ni orang baik. Susah hati pula kita. Allah Ta'ala tutup. Keaiban umat ini ditutup. Dia yang tahu dalam kubur. Daripada Al-Bara' bin Azib radhiyallahu ta'ala anhu, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabit. Qala nazala fi 'adhab al-qabr wa yuqalu lahu man rabbuka fa yaqulu rabbi Allah wa nabiyyi Muhammad. Fadhalika qawlu 'azza wa jalla yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Muttafaqun alaih. Maksudnya firman Allah Ta'ala yang bermaksud yusabbitullah. Allah Ta'ala tetapkan hati orang-orang yang beriman dengan perkataan yang tetap. Jadi katanya ayat Quran ini diturunkan mengenai azab dalam kubur. Ditanya si mati, siapakah Tuhan kamu? Ia menjawab, Tuhan kami Allah. Nabi kami ialah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah dia pengertian ayat yusabbitullahu allazina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Maksudnya Allah menetapkan orang-orang yang beriman dengan perkataan yang tetap dalam hidup di dunia ini dan di akhirat. Allah Taala tetapkan. Jadi ayat Quran ini turun kepada azab kubur. Hadis muttafaqun alaih. Dan terdapat juga hadis-hadis sahih yang tidak disebutkan di sini yang mengisbatkan adanya fitnah atau ujian dalam kubur dan soalan dua orang malaikat. Banyak lagi lah. Manakala kita nak kumpul semua hadis-hadis itu, banyak cerita. Jadi kita ambil setakat
satu dua hadis yang mengisbatkan benda ni, yang boleh lekat dalam kepala kita bahawa betapa pentingnya ilmu tentang hari akhirat. Perkara yang kedua, azab dan nikmat dalam kubur. Yang tadi fitnah kubur. Fitnah itu maksudnya soalan dalam kubur. Lain. Hak yang kedua ni azab dan nikmat dalam kubur. Azab dan nikmat ni apa cerita? Selain daripada fitnah dalam kubur, wajib kita beriman dengan adanya azab dan nikmat dalam kubur. Tadi ujian, fitnah maksudnya ujian. Soalan. Al-Quran dan hadis sahih secara jelas menunjukkan dalil adanya demikian. Seperti firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa haqa bi ali fir'auna su'ul 'adzab. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. Dan Fir'aun bertanya kaumnya, dikepung oleh azab yang amat sangat. Jadi Fir'aun kena kepung azab, ikut azab. Beserta kaumnya dikepung oleh azab. Fir'aun punya ikut dia, azab telah dikepung. Kepada mereka dinampakkan neraka pagi dan petang. Nampak. Dalam kubur tu nampak mana tempat duduk dia. Dan pada hari terjadinya kiamat, dikatakan kepada malaikat, masukkanlah Fir'aun dan kaumnya dalam azab yang sangat keras. Asyadul azab, yang sangat dahsyat. Surah Al-Ghafir ayat 45 dan 46. Walaupun Fir'aun hari ini duduk dalam muzium, tak masuk dalam kubur dia. Tapi hari ini tak masuk bumi lagi Fir'aun. Nak tengok pergi musim, jumpa. Dalam muzium. Jadi mana? Muzium. Tak masuk. Tak masuk dalam tanah. Tapi dia nampak mana tempat duduk, mana azab dia nak. Hari-hari kena buka tengok azab. Kemudian dia tak berlepas lah. Dia kerah. Dalam ayat ini Allah menjanjikan Fir'aun dan kaumnya dengan dua jenis azab, iaitu yang pertama azab yang diisyaratkan dalam ayat an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashyan. Kepada mereka dinampakkan neraka pagi dan petang. Tengok neraka. Yang kedua azab yang diisyaratkan dalam ayat wa yauma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'auna asyaddal azab. Dan pada hari terjadinya kiamat dikatakan kepada malaikat, masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras. Masuk Fir'aun dan kaumnya sekali. Ayat yang kedua ataf kepada ayat yang pertama. Ataf maknanya letak pada ayat pertama, sambung. Menurut kaedah ataf dalam bahasa Arab memberi erti bahawa yang kedua berlainan daripada yang pertama. Maka azab yang disebut dalam ayat yang pertama berbeza daripada azab yang disebut dalam ayat yang kedua. Hak tu dalam kubur. Hak ni dah sampai kiamat. Apabila azab yang kedua menimpa selepas berlakunya kiamat, maka azab yang pertama sudah tentu berlaku dalam masa berada di dalam kubur, iaitu selepas mati hingga berlakunya kiamat. Dalam kubur sudah ada azab kubur. Jadi kalau ada orang tak percaya lagi, maka orang ini perlu pada belajar balik kitab-kitab akidah yang menjelaskan dan dia dijelaskan masalah ini melalui hadis dan Quran. Ada orang tak percaya azab kubur. Cerita ada tak cerita tak? Dia tak ada. Cerita kau. Di dalam ayat lain, Allah Subhanahu wa taala isyaratkan kepada azab kubur, iaitu firman Allah Taala, "Walau tara idz zalimuna fi ghamaratil maut wal malaikatu yabasitu aydihim akhrijuu anfusakum al-yawma tujzauna 'adzabal huni bima kuntum taquluna 'ala Allahi ghairal haqq wa kuntum an ayatihi tastakbirun." Maksudnya, dan sungguh ngeri sekiranya engkau melihat ketika orang-orang yang zalim itu dalam penderitaan sakaratul maut, kesakitan nak mati, ngeri ketika hendak putus nyawa, sedang malaikat-malaikat pula menghulurkan tangan mereka memukul dan menyiksa orang itu. Allahu Akbar. Malaikat ada pukul, orang ini pula sakit. Sambil berkata dengan menengking dan mengejek, keluarkanlah nyawa kamu dari tubuh kamu sendiri. Waktu ambil nyawa. Pada hari ini kamu dibalas dengan azab siksa yang menghina kamu sehina-hinanya. Disebabkan apa yang telah kamu katakan terhadap Allah dengan tidak benar. Dan kamu pula menolak dengan sombong, takbur akan ayat-ayat keterangan-keterangan
Allah dalam Al-Quran. Suratul An'am ayat 93. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma mengenai ayat-ayat ini. Ibnu Abbas kata, azab itu ialah ketika mati, yaitu ketika dipukulkan muka mereka dan punggung mereka. Malaikat pukul sambil perli, keluarlah nyawa kamu tu, keluar. Jadi itu dia panggil perli itu. Bukannya musuh. Siapa dia berani buat keluar sendiri? Tak boleh buat keluar. Jadi bila dia perli, dia tak boleh buat apa. Berkata Al-Hafidh Ibn Hajar, ayat ini disokong oleh pengertian ayat dalam surah Al-Qital, yaitu firman Allah Ta'ala, فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ. Maksudnya, maka bagaimanakah keadaan mereka apabila malaikat mau mencabut nyawa mereka, cara memukul muka mereka dan punggung mereka. Surah Muhammad ayat 27. Tegas Ibnu Hajar lagi, azab demikian meskipun berlaku sebelum dikebumikan si mati, namun ianya termasuk dalam jumlah azab yang ternyata yang berlaku sebelum kiamat. Dan menisbahkan azab kepada kubur adalah kerana kebanyakan azab itu berlaku di dalam kubur. Tengok kitab dia Fathul Bari Ibnu Hajar Al-Asqalani. Hadis-hadis sahih yang mengisbatkan adanya azab kubur sangat banyak hingga ke tahap mutawatir. Hadis mutawatir yang hadis yang diriwayat oleh ramai rawi dia yang tidak mungkin mereka berdusta. Itu dipanggil hadis mutawatir. Mana ramai sahabat riwayat. Jadi kalau kita nak cakap seorang dua riwayat, mungkin ada berlaku lupa, ada berlaku. Tapi kalau dah ramai riwayat, cerita yang sama, orang yang cerita ramai, betul lah. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, ketahuilah, Ahlus Sunnah mengisbatkan azab kubur, dan dalilnya daripada Al-Quran dan As-Sunnah memang banyak. Di antaranya firman Allah Ta'ala, An-naru yu'raduna 'alaiha uduwan wa 'ashiyya. Maksudnya kepada Firaun, kepada mereka, yakni Firaun serta kaumnya, dinampakkan neraka pagi dan petang. Dan banyak lagi hadis-hadis sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh para sahabat dalam banyak tempat. Orang ni cerita ramai, orang cerita di tempat yang lain, yang mana menunjukkan benda itu betul. Dan tidak mustahil kepada akal bahawa Allah menghidupkan satu juzuk anggota daripada tubuh badan manusia yang telah mati dan Allah menyiksakannya. Tak jadi pelik. Apa susah? Manakala hal ini tidak mustahil pada akal dan ada pula dalil-dalil syarak yang wajib kita mempercayai dan beriman kepadanya. Tengok Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim, jilid 18 halaman 200. Fathul Bari tadi jilid yang ketiga halaman 180. Imam Muslim rahimahullah dalam kitab sahihnya membawa beberapa hadis yang mengisbatkan. Yang pertama, adanya azab dalam kubur. Yang kedua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendengar suara orang yang diazab dalam kubur. Nabi dengar. Sebab itulah Nabi pernah beritahu, laula alla tadafan. Kalau aku tidak bimbang kamu tak boleh nak ke bumi mayat jenazah, nescaya aku doa minta Allah Taala dengarkan azab kubur. Baru kamu tahu ke arah mana nak pergi. Itu jadi masalah. Jadi, hari ini kita tidak tahu macam mana nak buat. Ataupun, Nabi kan pernah pergi dalam atas kubur. Dia dengar dua orang kena azab. Maka Nabi kita letak mata tamar, pokok tamar. Dia dengar. Kita ni kita tak dengar. Jadi kalau kita nak letak pokok tamar pun, atas-atas apa kita nak letak. Kita tak dengar. Nabi dengar. Yang ketiga, orang yang mati mendengar daripada selipar orang yang mengebumikannya. Mana letak tapak kaki tu, selipar berjalan atas tu, dia dengar. Balik habis dah kawan-kawan aku. Tak kata. Jadi ada cerita orang kata kena tunggu kubur tu. Sebab siapa dia tunggu kubur, malaikat muka nak kereta hari tu, cerita kari. Kena tunggu 7 hari, 40 hari. Siapa dia tunggu, sampai mereka orang tunggu kubur, tak lagi semaya je mahu. Ingat ada zaman dulu. Kena gilir. Sebab tak boleh tinggal. Kalau tinggal, mereka mari. Mana kita tahu mereka mungkin mari ikut. Minta izin dengan kita. Aku masuk dalam kubur minta. Boleh. Ada cerita. Siapa tak boleh semaya Jumaat. Malah tunggu kubur. Mana boleh. Semaya Jumaat ni kan. Apa ni?
Kena pergi orang laki-laki bila dengar azan. Tak tinggal. Gila. Orang ni nak pergi tanah, orang ni kena mari tunggu. Allah, ramai dulu pelik-pelik lah. Faham orang kampung dulu berat. Sekarang ni alhamdulillah. Ramai orang faham tidak macam tu. Dia cerita lain. Orang ni tunggu tak boleh singgah. Kena tukar shift. Tukar shift. Kita ingatlah kecil-kecil dulu. Pertanyaan Nabi Muhammad SAW kepada ahli Khalid. Apa dia Khalid ni? Telaga Buru. Orang musyrikin Mekah yang dibunuh dalam peperangan Badar, kemudian dicampak ke dalam Telaga Buru. Bila perang Badar, ramai orang mati, kafir mati 70 orang. Nabi suruh campak dalam Telaga Buru. Mayat kafir. Malam tu Nabi kita cakap dengan dia tanya apa? Abu Jahal, mulai aku selama ni, apa yang kamu dapat? Nabi sebut soal-soal tua-tua. Jadi bila orang tanya Rasulullah, cakap apa dengan bangkai busuk? Nabi kata dia dengar, dia nak jawab tak boleh. Itu menunjukkan bahawa orang dalam kubur tu boleh. Ada azab kubur. Bila kita tanya ni, tak usah kata apa kalau kita sakit. Sakit oleh orang lain ada jangan pergi. Kita pergi juga. Bila sakit, gantung kaki di hospital, orang mari tanya, tak ada gantung kaki dah. Saya lagi dah. Sakit hati sama kata. Dah lah aku kena mari tindak pula. Dia lah. Jadi bila Nabi ditanya, menambahkan lagi azab dia. Allah Muhammad, mari cakap macam ni. Itu yang dia panggil menambahkan azab. Nabi tanya apa? Apakah kamu mendapati benar janji Tuhan pada kamu? Jumpa dah. Kenal dah. Jadi, kenapa? Yang kelima, penegasan Nabi SAW bahawa orang yang hidup tidak sedengar orang yang mati. Jadi, orang mati dengar. Itu kalau kita kubur ayah dia, kita cakap macam-macam. Ayah dengar, ni mari apa sini. Tuan mari, lebih baik. Mari cakap karus sini. Kubur menjadi luas bagi si mati yang tergolong di kalangan orang-orang yang beruntung. Dari riwayat tadi kata 70 harta. Ada yang katakan ayat atau mada. Yang seterusnya dinampakkan kepada si mati tempat kediamannya dalam syurga. Alhamdulillah. Atau dalam neraka, na'udzubillah, dan lain-lain lagi. Banyak lagi riwayat-riwayat yang menunjukkan sedemikian. Antara hadis yang mengisbatkan dia demikian itu ialah yang pertama daripada Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu, beliau menceritakan bainama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi ha'itin li Bani Najjar ala baghlatillah wa nahnu ma'ahu iz hadat bihi fakadat tulqihi wa idza aqburun sittatun aw khamsatun aw arba'atun faqala sallallahu alaihi wasallam man ya'rifu ashab hadhihi al-aqbur faqala rajulun ana qala famata mata haula qala matu fil ishraq faqala in hadhihi al-ummah tubtala fi quburihim falawla alla tadafanu ni cerita tadi falawla alla tadafanu la da'awtu Allah an yusmi'akum min azab al-qabr alladhi asma'u minhu thumma aqbala 'alaina biwajhihi faqala ta'awwadhu billahi min azab an-nar qalu na'udzu billahi min azab an-nar qala ta'awwadhu billahi min azab al-qabr qala ta'awwadhu billahi min al-fitan ma dhahara minha ma batan qalu na'udzu billahi min al-fitan ma dhahara minha ma batan qala ta'awwadhu min fitnati ad-dajjal qalu na'udzu billahi min fitnati ad-dajjal rawahu Muslim. Cerita dia panjang. Sewaktu Rasulullah SAW berada di halaman kampung Bani Najjar di Madinah. Bani Najjar ni kampung di Madinah, dekat dengan kubur Baqi' itu. Baginda berada atas himar keledai, donkey. Dan kami bersama-sama baginda. Ketika itu himar baginda menjadi liar. Himar ni tengah duduk jalan, lompat. Macam terkejut satu benda. Hingga hampir-hampir menjatuhkan baginda sallallahu alaihi wasallam daripada belakangnya. Tiba-tiba di situ ada 4 atau 5 atau 6 kubur. Himar ni terkejut, ada kubur sini. Apa cepatnya? Tanya Nabi SAW, siapakah yang kena kubur? Ni kubur siapa ni? 4-5 kubur ada sini ni, siapa punya? Seorang lelaki menjawab, saya kenal. Saya tahu Rasulullah. Tanya baginda lagi, bila mereka mati? Mati bila orang ni? Dia menjawab, mereka mati dalam keadaan musyrik. Kafir mati. Baginda berkata, sungguhnya umatku ini akan diuji dalam kubur. Aku bimbang, kamu tidak mau masuk kubur. Kalau tidak, aku akan meminta Allah memperdengarkan kepada kamu siksa kubur.
mesti aku mendengarnya. Kalau aku tidak bimbang, kamu ni tak boleh masuk dalam kubur, tak boleh nak pergi ke bumi orang mati, aku doa minta Allah Ta'ala perdengarkan kamu. Aku dengar, kamu tak dengar. Kemudian baginda berpaling kepada kami. Baginda pusing kepada sahabat-sahabat dia. Lalu berkata, berlindunglah kami dengan Allah daripada siksa neraka. Minta berlindung Allah. Nabi ajar. Mereka berkata, kami berlindung dengan Allah daripada azab neraka. Sahabat-sahabat ni ikut kata. Rasulullah berkata lagi, berlindunglah kamu dengan Allah daripada azab kubur. Mereka berkata, kami berlindung dengan Allah daripada azab kubur. Baginda berkata, berlindunglah kamu dengan Allah daripada segala fitnah, yang zahir dan yang batin. Kita minta. Selalu kita baca doa. Allahumma ihsinna minal fitan ma zahara minna wa batan. Ya, doa ni Nabi kita minta berlindung. Mereka berkata, kami berlindung dengan Allah daripada segala fitnah zahir dan yang batin. Rasulullah berkata lagi, berlindunglah kamu dengan Allah daripada fitnah Dajjal. Mereka berkata, kami berlindung dengan Allah daripada fitnah Dajjal. Sahabat-sahabat ikut semua. Jadi nak cerita di sini bahawa berlakunya fitnah kubur, azab kubur itu ada. Hadis yang kedua daripada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau menceritakan, marra Nabi sallallahu alaihi wasallam ala qabraini faqala innahuma la yu'azzaban wa ma yu'azzabani fi kabirin amma ahaduhuma fakana yas'a bin namimati wa amma ahaduhuma fakana la yastatiru min bawlihi muttafaqun alaih wal lafzu li muslimin. Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah lalu di hadapan dua buah kubur yang baru dikebumi. Nabi lalu tengok. Baginda berkata, dua orang dalam kubur ini sedang disiksa oleh kerana kesalahan biasa yang dianggap ringan. Kita rasa kesalahan ini bukan besar sangat. Kalau besar orang tak buat dalam masjid. Sebab kita rasa kecil lah orang boleh buat dalam masjid. Nyakit apa? Salah seorang daripadanya tukar fitnah. Namimah, suka meracu orang. Duduk totong orang ni, duduk keluarga orang itu namimah. Ini panggil tidak beramalkan orang. Dalam masjid boleh totong orang lagi. Sebab tu kita rasa benda ni kecil. Tapi benda besar, rasa kecil. Kalau kita rasa besar, macam zina orang buat dalam masjid. Tak buat. Minum arak, judi, tak buat. Dosa ni tak lebih tak kurang daripada dosa tu. Dosa besar ni. Namimah ni, melanggar orang. Tapi kita berani buat sebab kita rasa kecil. Dan satu lagi, tidak beristinja kencingnya, mana tak basuh kencing dengan baik. Jadi orang ni dua penyakit ni, hadir muttafaq alaih ni, Nabi mengisbatkan pada kita bahawa benda ni, azab kubur ni berlaku. Hadis yang ketiga. Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ahadakum idza mata urida alaihi maq'adahu bil ghadati wal 'ashi. In kana min ahli al-jannati fa min ahli al-jannah. Wa in kana min ahli an-nar fa min ahli an-nar. Fa yuqalu hadza maq'aduka hatta yab'athaka Allahu yawm al-qiyamah. Muttafaqun alaih. Maksudnya semuanya seorang daripada kamu mati. Akan dinampakkan kepadanya kediamannya waktu pagi dan petang. Nampak dalam kubur apa berlaku. Jika ia termasuk dalam golongan ahli syurga, maka tempat kediamannya dalam kalangan ahli syurga. Sebaliknya jika ia termasuk dalam golongan ahli neraka, maka tempat kediamannya dalam kalangan ahli neraka juga. Dan dikatakan kepadanya, inilah tempat kediaman engkau hingga Allah bangkitkan engkau pada hari kiamat. Duduk sinilah sampai kiamat esok, tempat ni tempat. Allahu Akbar. Hadis ni muttafaqun alaih. Adapun mengenai itu dalil-dalil menunjukkan isbat azab kubur berlaku. Adapun mengenai kaifiat penyiksaan dan memberi nikmat dalam kubur dan cara ruh kembali kepada tuannya si mati, maka kita tidak boleh membicarakan lebih daripada apa yang diterima daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Tuhan nak bawa azab, bagaimana nak amat, bagaimana? Saya ingat itulah semua orang kafir itu dia bakar banyak. Dia kata kalau bakar jadi debu, macam mana nak azab lagi? Dia sudah tak ada lagi. Ini semua kita tak tahu debu ke macam mana ke, Allah Taala yang Maha mengetahui. Bagaimana dia nak jatuhkan hukum ke atas hamba-Nya. Dalam kitab Syarh Aqidah At-Tahawiyah menyebut hadis-hadis yang diriwayat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mutawatir. Maknanya diriwayat oleh riwayat yang ramai yang tak mungkin berlaku pendustaan. Mengatakan adanya azab kubur dan nikmatnya bagi orang yang berhak dan adanya soalan dua orang malaikat, maka wajiblah kita beriman dengannya. Kita tidak boleh berbicara mengenai kaifiatnya. Bagaimana cara, tak boleh nak tanya. Kerana akal kita tidak mampu mengetahui kaifiatnya. Dan memang tidak serupa dengan apa yang berlaku di dunia ini.
Manakala syarak pula tidak mendatangkan sesuatu yang mustahil pada akal. Tetapi kadang-kadang mendatangkan sesuatu yang mengkagumkan akal. Kembalinya ruh kepada jasad bukanlah serupa dengan kebiasaan yang berlaku di dunia ini. Bahkan pengembalian ruh kepada jasad adalah suatu pengembalian yang tidak diketahui di dunia ini. Macam mana? Allah Ta'ala yang tahu. Macam mana Tuhan tahu dia? Ketahuilah bahawa azab kubur itu adalah azab di dalam alam barzakh. Setiap yang mati yang berhak menerima azab kubur, ia akan merasainya. Sama ada ia dikebumikan atau tidak dikebumikan. Sama ada ia dimakan oleh binatang buas atau dibakar hingga menjadi abu, ditiup angin. Sama ada ia dihukum solar, palang salib, ataupun tenggelam di dalam laut. Azab itu akan menimpa ruhnya dan jasadnya, sebagaimana ia menimpa orang yang mati yang dikebumikan. Itu kuasa Allah. Adapun hadis-hadis yang menerangkan bahawa malaikat menjadikan dia duduk dan tulang rusuknya bertindih, wajib kita fahami daripada penjelasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara tidak melebihi dan mengurangkan. Nabi kata malaikat dudukkan orang itu duduk. Tidak mentakwil-takwil kalimah-kalimah yang tidak boleh ditakwil, tidak mengurangkan maksud baginda sallallahu alaihi wasallam, bertujuan menerang dan menjelaskan. Lihat syarah Aqidah At-Tahawiyah halaman 451 dan 452. Berkata Syekh Ibn Qayyim rahimahullah, menurut pendapat ulama dahulu mengatakan orang yang telah mati berada dalam nikmat atau azab itu berlaku pada ruhnya dan kepada jasadnya dua-dua sekali. Ruh dan jasad. Manakala ruh pula masih kekal merasai nikmat ataupun azab selepas daripada bercerai dengan jasadnya. Dan kadang-kadang ruh itu berhubung dengan jasad, lalu dia merasai nikmat atau azab bersama dengan jasad. Ada kalanya dia balik sekali. Kemudian apabila sampai hari kiamat kubra, kiamat besar, berlaku huru-hara, dikembalikan ruh kepada jasad, lalu bangkitlah mereka daripada kubur menemui Tuhannya. Dan permasalahan kembali yang semula, jasad manusia itu adalah disepakati di antara umat Islam, umat Yahudi dan umat Nasara. Habis. Yang orang Yahudi, orang Nasrani pun dia yakin adanya kembali. Kalau kita orang Islam tak yakin, berat. Ya, ini perkataan ini dipetik daripada Al-Aqidah Islamiyah karangan Said Sabiq halaman 237. InsyaAllah kita akan tambah lagi perbincangan kita dalam masalah yang ketiga, tanda-tanda berlakunya kiamat. Macam mana kiamat berlaku? Tanda-tanda bagi dulu. Apa dia tanda? InsyaAllah kita akan tambah perbincangan kita di dalam jalsah yang akan datang.